Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat, selamat balik kerja, selamat nak tidur ke, selamat nak tengok TV ke, selamat semualah. Dan salam reformasi saya ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada yang masih menonton dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita. Selamat malam Atur Duke. Nasir Muda, salam. Kepada Muhammad, saya tak nampak lah, Zaharuddin Bujang, terima kasih kepada yang bersama kita malam ini. Salam informasi Muhammad Safari, Khairul Saleh, Cabai Pedas, salam. Dari Suretra, terima kasih yang terus komen kepada kita. Kalau boleh minta maaf, minta ampun dari sebarang kesalahan. Tapi yang paling penting adalah untuk kawan-kawan semua terus share dengan page-page yang ada, dengan WhatsApp yang ada. Kerana malam ini kita akan membahaskan dan bercerita tentang beberapa perkara yang agak hangat, terutama berkenaan dengan kes Najib esok, kes SRC beliau dengan lebih 40 pertuduhan. Sama ada 40 pertuduhan apa? Ialah pertuduhan mengenai kes SRC. Adakah beliau akan, ialah apa implikasi dia dipati bersalah atau tidak, bagaimana keadaan dan sebagainya. Kemudian kenyataan baru-baru ini daripada Amanah dan juga DAP mengatakan bahawa mereka bersetuju dengan pencalonan Syafiee Apdal sebagai option kedua. Kenapa nak kena bersetuju dengan option kedua sedangkan option pertama pun mereka tak explore. Jadi itu benda yang kita akan bahas dan kita akan hujahkan insya-Allah. Kemudian kita tengok juga daripada aspek bagaimana keputusan dan ada satu NGO yang diwujudkan oleh Tien Chua yang kita tengok kartel-kartel mula berkumpul mengadakan reunion, tetapi dalam mesyuarat MPP itu dikatakan bahawa tidak ada apa-apa tindakan terhadap Tien Chua, kebal sangat ke beliau sehingga tidak sanggup dia nak buat apa-apa tindakan dan sebagainya. Ini adalah suatu yang sangat-sangat menyedihkan ke ataupun sangat-sangat satu taktik. Kenapa susah sangat nak buang Tien Chua ni? Kan, geng-geng pengkhianat ni kenapa susah sangat? Ada geng-geng pengkhianat yang ada dalam parti keadilan pun kata, oh move on. Kita kata kita bukan masalah move on. Kita berhati-hati terutama apabila telah kena sekali supaya tidak kena lagi kita buat kali kedua. Terima kasih. Membujur lalu melintang patah, membujur lalu melintang pukang. Kita lawan tetap lawan. Terima kasih yang menonton Raina Band, our top fan. Kuching Sarawak Tok Boknya Rizal Ismail. Yes, terima kasih Rizal Ismail. Zaman. PRK di pekan lepas ini insya-Allah. PRK di pekan lepas ini zaman ni hang bertanding. Syah Ikandar terbaik. Terima kasih Mengge Mens. Waalaikumsalam daripada Sabah Lahad Datu daripada Kerajang. Terima kasih Dinesh Bob Gila Kuasa. Ini bukan gila kuasa yang gila. Waalaikumsalam Zulaika CM Ceman Ramesh Kalimutu. Terima kasih Reformasi. Arcik, salam reformasi dari utara saya tak sempat nak baca. Salam reformasi semua. Itu yang kita nak, yang berhormat, terbaik. So, terima kasih. Salam reformasi dari Ipoh, Zaitun Hussein. Terima kasih Zaitun. Anisab Matno, kita ada Lin Shiying, Nasir Musa. Betul, kita tak nak dikhianati lagi Nasir. Lawan tetap lawan, Marcos Ibrahim. Okey. Benda-benda macam ni yang kita nak lihat malam ini. Pengkhianatan ini. Kenapa saya asyik nak tekan pengkhianatan? Tekan tentang pengkhianatan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita bercakap tentang pengkhianatan, kita dah belajar. Kita kena belajar. Kita kena belajar daripada kesilapan kita. Kita kena faham daripada kesilapan kita. Kita kena belajar dan mampu untuk kita, orang kata, korek balik kesilapan tersebut. Kita lihat balik kesilapan, admit, mengaku kesilapan tersebut dan kita sanggup untuk memperbaiki kesilapan tersebut. Inilah yang masalahnya. Dan apabila dalam keadaan yang ada sekarang ini, dalam situasi yang ada sekarang ini, kita tak mampu nak mengambil tindakan yang paling asas untuk mendamaikan hati ahli-ahli kita dalam kita menangani isu pengkhianatan dan pengkhianat di dalam parti. Kita menyebut pengkhianat, tetapi pengkhianat masih lagi berleluasa di dalam parti. Boleh bergentayangan muka mereka, boleh mereka menayang muka mereka dengan senyuman yang rasa nak minta kena sepak itu, tetapi mereka sanggup pula nak mengatakan, oh sayalah orang presiden, sayalah orang reformis. Padahal dahulu masa Azmin berkuasa, masa Zuraidah berkuasa, mereka lah yang meludah
Presiden, walaupun bukan meludah secara fizikal lah kan. Maksudnya meludah amanat Presiden. Mereka lah yang merosakkan kawan, mereka lah yang merosakkan parti. Tetapi apabila Azmin meninggalkan mereka mentah-mentah daripada parti, Zuraidah meninggalkan mentah-mentah dalam parti, mereka umpama orang yang tak mampu lagi apa pun nak buat sekarang ni kan. Akhirnya, oh tak, kami orang Presiden, kami sokong keadilan. Kalau anda betul-betul nak kata anda orang presiden dan sokong keadilan, bagi saya letak jawatan. Itu je. Letak jawatan anda kalau anda betul-betul orang keadilan. Lepas ini letak jawatan. Sanggup ke tak sanggup? Ataupun sebenarnya nak berada di dalam ini sebab semata-mata nak memegang jawatan. Masih lagi nak berkira-kira untuk memegang jawatan. Masih lagi nak berkira-kira untuk memegang jawatan ahli majlis. Exco. Masih lagi berfikir untuk jadi ketua cabang, nak menjadi MPKK atau kalau dekat Selangor dengan Negeri Sembilan lah. Yang lain itu masih lagi berkira-kira sebenarnya kalau boleh dia nak menang dalam pemilihan parti yang akan datang. Bagi saya, kenapa pengkhianat-pengkhianat ini masih ada dalam parti, tuan-tuan dan puan-puan? Saya simpulkan satu saja. Pengkhianat-pengkhianat ini masih ada dalam parti. Dia ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah mereka dah tak ada tempat nak dituju. Kita kena faham, bila Zuraidah keluar parti, kita ingatkan Ampang tu akan kolaps. Kita ingatkan cabang dia akan kolaps. Tapi nampaknya saya pergi kepada konvensyen penerangan semalam. Konvensyen penerangan saya jumpa wanita-wanita Ampang. Saya jumpa orang-orang daripada cabang Ampang. Saya jumpa wanita-wanita dan juga orang-orang daripada cabang Gombak umpamanya. Tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Mereka tidak ada masalah dan mereka tetap diteruskan. Saya tanya, berapa puluh ribu yang keluar parti ikut Zuraidah? Tak nampak pun puluhan ribu tersebut. Ahli masih ada, masih ramai. Jadi saya tak nampak bahawa mereka ini mempunyai kekuatan. Seorang menteri, senior kononnya, dan seorang yang mempunyai pengaruh yang kuat, tidak mampu membuat segerombolan orang keluar daripada parti dan membentuk parti yang baru, yang kuat, yang kukuh. Sebagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa beliau dipecat daripada UMNO, kalau kita tengok di Padang itu, di Padang pada waktu berucap, penuh jalan, penuh padang. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap berkenaan dengan reformasi pada waktu tersebut. Saya tak nampak perkara ini berlaku. Kerana apa? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila mana dia dipecat, dia membawa agenda reformasi. Siapa yang bawa baca buku The Asian Renaissance, tulisan Anwar Ibrahim, dan buku itu ditulis sebelum beliau dipecat lagi, telah menyatakan dan menulis tentang reform, dan beliau cuba membawa reform di dalam UMNO pada waktu itu, dan itulah sebab utama kenapa beliau dipecat. Itulah sebab utama kenapa beliau dipecat. Sebab itu dalam ucapan dia kata bahawa tidak ada satu saham pun diambil, tidak ada satu inci tanah pun diambil. Kerana apa? Dia tahu berkenaan tentang reform. Dia berusaha untuk reform. Tetapi orang-orang di dalam UMNO itu tidak mahu kepada reform. Change, perubahan ini adalah satu benda yang sangat asing bagi orang yang tidak mahu berubah dan orang yang sudah merasa senang. Sebab itu bila perubahan itu dibawa di dalam komponen tersebut, di dalam kalangan orang-orang yang jahat ini, bagi mereka itu adalah satu ancaman. Perubahan itu adalah satu ancaman dan menyebabkan mereka akan cuba sedaya upaya mereka bagi menghalang reform, bagi menghalang perubahan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dah biasa terima duit sogokan, terima duit suapan, masuk dalam akaun juta-juta, biasa dapat under table dan sebagainya, tiba-tiba kita nak suruh dia reform, satu benda yang sangat susah untuk berlaku. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam menghadapi situasi ini, kita kena bentuk parti yang mana orang-orang di dalam parti itu betul-betul, benar-benar mahu membawa reform. Bukan sekadar nak jawatan JLC, nak jawatan Exco, nak projek dan sebagainya. Apabila mereka berkeadaan demikian, hanya nak projek, hanya nak menjadi kroni, hanya nak mendapat jawatan JLC, mendapat jawatan Exco, ahli majlis dan sebagainya, maka kita membawa manusia-manusia yang tidak ada bezanya bila berada di dalam UMNO, yang tidak ada bezanya bila mereka berada di dalam MCA atau dalam MIC atau dalam Barisan Nasional. Mereka ini masuk ke dalam kancah politik ini semata-mata untuk laba politik. Sebab itu saya gelar mereka ini sebagai pelacur-pelacur politik. Mereka yang melacurkan diri mereka hanya semata-mata untuk mendapat kesenangan sedikit, tetapi mereka lupa kepada agenda sebenar perubahan, bahawa politik ini boleh digunakan untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi seluruh penduduk rakyat Malaysia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, sudah lebih berpuluh tahun diperintah oleh UMNO, rejim UMNO, dalam keadaan mereka mengaut
mengaut keuntungan, mengaut laba, mengaut kekayaan negara untuk kepentingan peribadi dan juga diri mereka sendiri. Itu sebenarnya tujuan utama mereka, kenapa mereka berada di dalam kancah politik ini. Mereka berada di dalam kancah politik ini tidak lain tidak bukan, kebanyakan mereka adalah untuk projek-projek, hanya untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan apa orang kata, menjadi kroni dan sebagainya, dan mereka kaya dalam keadaan tersebut. Mereka kaya bila berada di dalam keadaan tersebut. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang landasan reformasi, kita bercakap tentang landasan reform, kenapa 22 bulan kita gagal di dalam mentadbir pemerintahan Malaysia pada waktu itu? Kerana kita telah disabotaj daripada dalam oleh pengkhianat-pengkhianat semisal Azmin, Zuraida, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, seumpama Mahathir Mohamad, seumpama mereka-mereka yang berada di dalam parti ini, dalam Pakatan Harapan, bertujuan mereka tidak lain tidak bukan untuk mengkhianati pemerintahan Malaysia baru yang kita nak bawa. Kita nak bawa Malaysia baru, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka tidak mahu Malaysia baru. Kerana bagi mereka, Malaysia baru adalah satu ancaman kepada kroni-kroni mereka. Adalah satu ancaman kepada projek-projek yang mereka usulkan. Itu adalah ancaman kepada mereka. Semalam berlaku mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat di satu tempat. Saya tak boleh nyatakan tempat tersebutlah. Parti Keadilan Rakyat. Kita ada buat satu mesyuarat. Mereka yang mengadakan satu mesyuarat. Dan dalam mesyuarat tersebut, jelas bahawa Tian Chua telah mengadakan satu program. Program itu menjemput kartel-kartel, bekas-bekas kartel ini, semacam Daroya, Haniza, Talha, seolah-olah macam satu reunion. Afif, kalau kita tengok Hilman ada kat situ, macam satu reunion pula mereka-mereka ini. Datang pula kartel-kartel yang masih berada di dalam Parti Keadilan Rakyat ini, berkumpul mereka. Alah, kalau tak boleh nak datang. Bukan masalah tak boleh. Ia berkenaan dengan persepsi. Kalau saya jumpa kartel, macam semalam saya ada jumpa 2-3 orang kartel dan bercakap dengan mereka, bertangkap gambar dengan mereka, tak apa. Sebab saya ini bukan level pimpinan. Tetapi bila level pimpinan mula melakukan sedemikian, maka ia jadi satu persoalan. Lebih-lebih lagi bila level pimpinan itu mengatakan bahawa dia berbangga, saya adalah naib presiden. Saya adalah naib presiden, dia kata. Kalau naib presiden dan anda memegang agenda reformasi, kenapa anda masih lagi bersekongkol, masih mau bersama dengan pengkhianat-pengkhianat ini? Oh, dia kata sebab mereka datang. Mereka datang tidak dijemput. Mustahil a closed hotel punya function, dia datang tidak dijemput. Mustahil. Lainlah kalau kita buat hari raya, tahun baru Cina, kita buat dekat Padang, tiba-tiba dia datang. Itu mungkinlah kita kata dia datang. Tetapi it's a closed program di mana meja itu ada dan kita ada kerusi yang dah ditetapkan. Mustahil mereka datang tanpa mereka dijemput. Jadi kalau kedatangan mereka itu tidak dikatakan tidak dijemput, siapa yang membenarkan mereka masuk ke dalam majlis anda, Tian Chua? Itu je persoalannya. Dan soalan saya seterusnya adalah, adakah anda telah menjawab surat yang dihantar oleh Setiausaha Agong berkenaan dengan untuk menjelaskan sama ada anda sudah meletak jawatan atau tidak sebagai pengurusi MCP ke MPC ke whatever, Malaysian Productivity itu, di bawah Kementerian Azmin? Dah jawab ke belum? Sebab setahu saya anda belum jawab, dan dengan bangganya anda kata, oh saya belum jawab lagi, saya tak jawab. Bila nak jawab? Nanti saya jawab. Surat tu dah berbulan tau. Kalau ikutkan sekarang ini, Kedah boleh ambil tindakan disiplin. Kenapa tindakan disiplin tidak diambil terhadap beliau? Kenapa tindakan disiplin tidak diambil terhadap beliau? Kenapa tindakan disiplin tidak diambil terhadap pengkhianat-pengkhianat ini? Kenapa saya marahkan sangat pengkhianat-pengkhianat ini? Kerana kita menghadapi keadaan ini, kita menghadapi kesukaran ini. Saya berada di sini memekak tiap-tiap malam ini kerana pengkhianat-pengkhianat inilah yang mengkhianati usaha kita. Penatlah kita kata saya tiap-tiap malam, rakan-rakan kita tiap-tiap malam bersorak, kita kata kita buat pressure, kita buat tekanan sehingga pengkhianat-pengkhianat ini keluar, tetapi ada golongan-golongan di dalam parti yang memastikan mereka kekal di dalam parti. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa? Melainkan tujuan mereka mengkhianati sekali lagi parti kita. Prove me wrong. Prove me wrong, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata mereka telah bertaubat, telah itu, telah ini. NGO Daya telah membuktikan, Tian Chua sendiri telah menyatakan bahawa dia akan melakukan sesuatu yang beyond the party. Dia menggunakan NGO tersebut. Apa tujuan nak buat NGO yang diadakan di sebuah hotel mewah? Saya pun banyak juga NGO, tak pernah saya merasmikan di hotel mewah.
Nak register NGO murah je RM30. Tapi boleh pula dia merasmikan NGO tersebut di sebuah hotel mewah. Persoalan saya, duit tu datang daripada mana? Siapa yang fund? Adakah daripada Azmin, Zuraidah? Itu soalan saya. Ini bukan tuduhan, ini soalan. So bagaimana anda boleh pula meng-hire, mengupah seorang selebriti seperti Adibah Noor menjadi pengacara majlis? There must be a money there. Dia tak ada kita nak bayar Adibah Noor RM500-600. Paling kurang RM1,000. Where does the money come from? Daripada mana duit tersebut datang? Persoalan-persoalan sini yang kita nak tanyakan, yang kita nak persoalkan, yang kita nak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada mana duit-duit ini datang dan bagaimana dia dibentuk, bagaimana dia masuk dan kenapa? Apa tujuan NGO ini diwujudkan? Kenapa? Okey, saya cerita. Tidak lama lagi akan berlaku tahun depan adalah tahun pemilihan parti, tuan-tuan dan puan-puan. Tahun depan, tahun pemilihan parti. Okay. Kongres akan berlaku lebih kurang tahun depan, bulan Jun tahun depan, kongres akan berlaku. Dan pemilihan parti sepatutnya berlaku pada tahun depan. Itu kalau kita ambil 3 tahun. 3 tahun tahun depan lah. Tetapi parti boleh decide untuk tambah lagi another 18 bulan. So kita ambil lah dalam 2021, 22 mungkin ataupun awal 2023 ataupun tengah 2023. Okey, kita ambil tengah tahun 2023 paling maksimum, tapi tahun depan ataupun tahun 2022. Regardless, bila pun dia berlaku, mereka perlu melakukan kerja sekarang. Kerja apa? Kerjanya bagi memastikan kartel-kartel di dalam Parti Keadilan Rakyat ini masih lagi kekal berkuasa. Bagi mensabotaj agenda reformasi yang kita nak buat sekali lagi. Itu tujuan dia. Yes, mereka ada dana. Menterinya Zuraidah masih lagi menteri. Azmin menteri, masih lagi menteri. Dana dia ada. Nak melawan geng-geng reformis macam kami ni, yang mana duit pun tak ada, tak apa. Mereka ada dana dan itu tujuannya mereka masih kekalkan. Dan dalam program, kita kata program penerangan itu saya jumpa. Masih lagi ramai kartel-kartel yang ada di dalam majlis tersebut. Dan saya kenal. Saya tengok muka mereka pun saya tahu. Kenapa mereka berada di situ? Wallahualam. Tak pasti. Namun begitu saya boleh katakan satu perkara. Bahawa sekarang ini situasi dia, mereka akan cuba untuk mengambil alih parti ini sekali lagi. Kerana apa? Parti yang sekarang ini, yang paling signifikan, yang paling kuat di Malaysia. Pertama adalah UMNO, kedua adalah Parti Keadilan Rakyat. Tak boleh nak dinafikan perkara tersebut. Kalau anda boleh namakan saya satu parti yang lebih kuat daripada UMNO dan Parti Keadilan Rakyat, silakan. Siapa? DAP kawasan-kawasan Cina bolehlah. Amanah memang tak strong. Orang Amanah marah kat saya, cakap Amanah tak strong. Prove it to me lah. Kerusi anda ada 11. Oh, sebab apa dia kata kerusi Amanah tak banyak bertanding. Tempat saya bertanding pun hilang deposit. Tak pernah parti Keadilan bertanding situ hilang deposit. Amanah bertanding tempat saya hilang deposit. Grassroots pun tak ada. So parti mana lagi yang mempunyai grassroots yang kuat, rangkaian yang banyak, 222 cabang, dengan keadaan di mana telah berada di dalam negara ini selama lebih 20 tahun. Selepas itu, bertanding dalam Piala ke-14 menggunakan logo parti itu dan menang, kecuali Parti Keadilan Rakyat. Even UMNO pun tak pernah bertanding seluruh Malaysia. Parti Keadilan Rakyat bertanding di seluruh Malaysia kecuali Sarawak, di mana DAP pakai bendera sendiri. Tetapi the rest of Sarawak, the rest of Malaysia pada tahun 2018 menggunakan logo Parti Keadilan Rakyat untuk bertanding di seluruh Malaysia. Tidak pernah ada dalam sejarah Malaysia satu parti menggunakan satu logo dan menang dalam pilihan raya kecuali Parti Keadilan Rakyat. We have been tested. Kita telah diuji, kita telah berjaya dalam ujian tersebut. Kita telah membuktikan bahawa sokongan rakyat itu ada bukan setakat pada Datuk Seri Anwar Ibrahim batang tubuh beliau, tetapi pada pemikiran beliau, pada agenda beliau, pada logo yang dibawa daripada parti ini. Kita telah buktikan. Now, persoalan dia adalah kita takkan dapat bertahan lama kalau sekiranya kita tidak buang musuh-musuh di dalam kita punya parti itu sendiri. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan baca satu buku ni direkomenkan kepada saya dahulu sebab Mahathir Mohamad membaca buku ni. Tan Tun Mahathir baca buku ni, katanya lah, saya pun tak tahu betul ke tidak, sebab ada satu gambar, kalau tersilap saya awal tahun 2000 dahulu,
Dia orang ambil gambar di atas meja Mahathir tau. Dan salah satu buku yang ada dalam atas meja Mahathir itu dipanggil Robert Greene. Penulis dia Robert Greene dipanggil 48 Laws of Power. The 48 Laws of Power. Dan salah satu di dalam buku 48 Laws of Power tu, dan buku itu menerangkan tentang bagaimana cara kalau kita nak kekal berkuasa di dalam mana-mana pemerintahan sekalipun. Dan di dalam buku itu dia menyatakan bahawa salah satunya, if you want to crush your enemy, crush them totally. If you want to crush your enemy, crush them totally. Jangan tinggal apa sekalipun. Sebab itu saya kata dalam keadaan sekarang ini, kalau kita betul-betul nak crush the enemy, crush them totally. Kita of course crush ni tak adalah macam zaman SARS dulu kan, zaman Russia dulu dia bunuh. Kalau kita tengok zaman Russia kan, kalau kita tengok pemerintahan SARS ke apa nama dia punya tu, dia bunuh bukan setakat raja tu dia bunuh, dengan keturunan, anak bini, adik-beradik semua dia rally dan dia bunuh. Kerana apa? If you want to crush your enemy, crush them totally. Bunuh habis supaya akhirnya mereka tidak membalas dendam. Tidak ada rasa dendam tersebut di dalam jiwa mereka. Tetapi kejam sangat tu Is. Tak kejam. Masa mereka buat kekejaman pada kita, pernah tak dia kata, oh kejam sangat apa yang kami buat ni? Tak pernah. Jadi kalau apa yang mereka buat pada kita tak dianggap tidak kejam, kenapa apa yang kami buat pada mereka dianggap kejam? Ini bukan kita nak bunuh dia. Kita nak keluarkan dia daripada parti. Apa yang susah sangat kita nak memahami konsep bahawa kalau sekiranya mereka masih berada di dalam parti, mereka akan merosakkan parti kita. Tapi mungkin mereka berubah. Mungkin itu, ada mereka berubah. Tapi ada tak kemungkinan bahawa mereka berada di sini sebenar asal tujuannya adalah untuk merosakkan kita. Maka kalau itu atas sebabnya, maka saya lebih rela mengambil kemungkinan bahawa mereka berfikir secara buruk sangka terhadap mereka daripada berbaik sangka dengan mereka. Maaf saya kata. Saya lebih rela mengambil pendirian berburuk sangka daripada berbaik sangka. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut ada 3 jenis kartel. Kartel yang pertama adalah kartel macam Hilman, macam Zuraidah, macam Azmin, macam yang sewaktu dengannya. Ini yang obvious kartel yang memang merosakkan parti, merosakkan negara. Ini dia, Afif dan sebagainya. Ini dia. Dan juga geng-geng dia yang mana keluar dan masih ada dalam parti. Ini golongan yang pertama. Dia ada satu lagi golongan yang mana dia ni dianggap kartel. Dianggap kartel. Tetapi sebenarnya mereka ni jahil tentang politik dalaman. Mereka tak tahu pun mana kartel, mana geng reformis, mana geng Rafizi. Dia tak tahu. Maka mereka pun buatlah ikut kartel. Kerana apa? Kartel ni jenis yang ada dana, ada duit. Yalah Azmin, Menteri Besar Selangor. Macam kami reformis ni tak ada pegang apa-apa jawatan. Jadi kita nak buat program pun susah. Akhirnya mereka ikut kerana apa? Dia ada dana. So dia ni jenis orang yang seronok buat kerja, seronok nak berkecimpung dalam buat aktiviti-aktiviti. Dia tak tahu pun kartel tak kartel, sudah ikut. Dia golongan kedua. Golongan ketiga adalah mereka yang memang suka kepada kerja, tetapi mereka tidak pernah berpegang kepada ideologi kartel. Mereka ini, dia faham kartel itu apa, tapi dia tak pernah berpegang kepada ideologi kartel. Kerana apa? Mereka rasakan bahawa kartel ni buat kerja dan mereka nak cari orang yang dah buat kerja. Tetapi the moment kartel melompat, mereka tidak mau bersama dengan kartel. Dan ini golongan yang sangat kita susah sangat nak bahagi. Susah sangat nak identify siapa mereka ini. Sebab apa semua sekarang ini mengaku orang presiden. Tetapi hakikat sebenar pun kita tak tahu. Ini merupakan satu agenda kenapa saya membebel panjang tentang isu ini. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya kita tidak mahu mengambil serius dalam isu ini, kita tidak mahu mengambil perkara ini secara tuntas, secara orang kata apa, secara serius, dan melihat dengan betul-betul, dengan bukan teropong lagi, mikroskop yang betul, melihat setiap individu dengan kaedah dan cara yang betul, maka percayalah kalau kita dikhianati sekali lagi, saya boleh katakan itu bukan salah kartel, itu kebodohan dan itu kebobrokan otak dan minda kita sendiri. Kerana Tuhan bagi kita satu perkara itu sebagai pengajaran dan kita kena ambil pengajaran. Tetapi kalau kita gagal untuk mengambil pengajaran dari perkara tersebut sehingga kita berlaku lagi perkara yang sama, maka yang bodohnya adalah kita. Yang bodohnya adalah kita. So salahkan diri kita sendiri, jangan salahkan orang lain pada waktu itu. Pada waktu itu jangan pernah salahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri kerana masih lagi memberi muka kepada pengkhianat-pengkhianat di dalam parti kita sendiri. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tentang Azmin dahulu,
Bila kita tentang Zuraidah dahulu, sampaikan Hatta ni pakcik abang Hatta dekat Kuantan daripada Pahang tu, turun bawa gambar poster Rafizi tepi jalan, nak suruh undi Rafizi tepi jalan. Saya tengok kesian abang Hatta gitu. Orang ini kita hinakan. Tetapi orang inilah yang paling setia dengan parti sekarang ini. Orang inilah paling setia dengan presiden. Tak ada jawatan pun tuan-tuan dan puan-puan. Datang turun pun naik atas kapasiti duit sendiri. Kadang-kadang duit pun tak ada. Tapi mereka turun untuk memberi sokongan kepada reformasi. Ini pejuang yang sebenar, tetapi kita pinggirkan mereka. Sebaliknya katil-katil yang pandai mengampu, minta maaf, kami reformis ni, itu kelemahan kami lah. Kami ni nak mengampu tak pandai. Kami ni tak reti nak mengampu. Nak mengampu tu kami tak pandai, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab bagi kami fikir pasal nak buat kerja je. Oh, kita nak jumpa YB ni, kita nak jumpa YB tu, kita nak angkat YB ni, kita nak please YB tu, kita nak jumpa dengan Datuk Seri, itu ini. Minta maaf, yang tu, bab itu saya tak pandai. Kami ni tak pandai, tuan-tuan dan puan-puan. Muka kami ni ada muka malu lagi. Tapi kalau nak pergi ke jalan, nak pergi lawan pengkhianat, lawan dengan Barisan Nasional, lawan dengan UMNO, lawan dengan PAS, yang tu muka kami tak malu, tuan-tuan dan puan. Yang itu muka kami tak malu. Sebab apa? Kami tahu bahawa perjuangan kami untuk itu. Bukan perjuangan kami nak mengampu si bos, si toke, si YB, si menteri untuk dapat jawatan. Bukan itu tujuan dan tugas kami, tuan-tuan dan puan. Tapi, masalahnya bila kami tak buat kerja tersebut, ini semua kartel-kartel datang ni. Itulah tujuan dia orang datang. Apa tujuan dia? Dia dapatkan semua projek-projek. Dia dapatkan semua rapat kepada dia. Dia dapatlah jawatan itu, jawatan ini. Reformis rasa kecewa. Ya, kadang-kadang kita rasa kecewa juga. Kita dipinggirkan. Sehingga ada orang-orang yang sebelum ini konon-konon reformis, bila dah tak jadi YB pun tuan-tuan, jadi exco je. Kadang-kadang jadi exco, jadi PA kepada YB, kepada menteri je. Jadi setiausaha sulit kepada menteri je. WhatsApp tak reply, SMS tak angkat, tak reply, call tak angkat. Baru jadi macam tu. Bila jatuh kerajaan, baru kita kenal siapa-siapa mereka ini, tuan-tuan dan puan. Tapi tak apa. Itu merupakan satu ujian kepada kita. Ujian apa? Untuk menentukan jaringan kepada kita sebagai manusia. Siapa di antara kita yang benar-benar berkata, kita reformis, kita bawa jalan reformis, kita bawa jalan reformasi dan kita patuh, kita pegang kepada jalan tersebut. Dan ini sekarang ini bila jatuh kerajaan, baru kita nampak betul-betul orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang benar-benar berjuang. Di mana sebelum ini mereka tidak mendapat jawatan, bila sekarang ini mereka lah yang ke depan mempertahankan reformasi. Ini orang-orang dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang-orangnya. Habis cerita tu. Pengkhianatan. Yang bagi saya, kalau kita biarkan sekali lagi, kalau jatuh sekali lagi kita, maka jangan salahkan orang lain. Jangan sekali-kali salahkan pengkhianat, salahkan diri kita sendiri. Kerana kita gagal mengambil peluang yang diberi oleh Tuhan kepada kita bahawa Tuan, ini pengkhianat. Maka ambillah pengkhianat ini sebagai pengajaran dan buanglah pengkhianat-pengkhianat lain yang masih kekal ada di dalam parti. Habis. Esok cerita Najib 27 hari bulan, 28 hari bulan adalah kes Najib dibicarakan. Bukan dibicarakan, dijatuh hukum. Berkenaan kes SRC. Adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? Saya dah sebut berkali-kali sebelum ini. Kes ini akan melibatkan beberapa perkara. Dia tidak berakhir esok. Kalau Najib didapati bersalah esok, kalau tak ada state of execution, berkemungkinan PRK akan berlaku di pekan. PRK akan berlaku di pekan. Tapi kalau nak menang pekan ni agak payahlah. Itu kawasan Felda Totok punya. Itu bapak Najib dah buat baik punya dulu. Bayangkan sini tu, air tak ada pun boleh menang. Air tak ada. Kerajaan tu dah memerintah berpuluh tahun. Boleh percaya bahawa masalah air tu disebabkan oleh Pakatan Harapan. Yang tu saya tak boleh brain, tuan-tuan dan puan. Tapi tak boleh brain pun itulah yang berlaku. Tapi tak apalah, itu cerita lain. So, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? Saya quote kata-kata lecturer saya dalam criminal law dahulu. Dia kata, di Malaysia ni, kalau kita nak expect justice dalam normal case, kes-kes biasa ni, itu biasa, dia kata. Tetapi kalau kita expect justice dalam kes yang melibatkan high profile ni, itu agak susah. Kerana apa? Masih terdapat campur tangan gaib daripada pihak atasan untuk menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Kita tengok kes rakaman SPRM.
yang berlaku pada zaman Najib dahulu, di mana pegawai pendakwa raya masa tu SPRM sendiri mengatakan, oh tak apa, don't worry Datuk Seri, kami akan bantu anda dan sebagainya. Kita tengok pada zaman Latifah Koya mendedahkan rakaman tersebut, kita tahu perkara tersebut berlaku. So adakah benda itu tidak berlaku zaman Perikatan Nasional sekarang? Mustahil tidak berlaku. Persoalannya sekarang, macam saya kata, adakah tidak ada campur tangan Muhyiddin Yassin? Saya kata mustahil benda itu tidak berlaku. So sekarang ini apa yang perancangan dia? Saya kata final stroke. Tadi saya tengok ada satu poster mengatakan bahawa ada kemungkinan Bersatu akan diberikan 30 ke 50 kerusi. Jadi kalau itu adalah benar, maka kemungkinan besar esok Najib Razak akan didapati tidak bersalah. Kalau itu adalah benar, maka kemungkinan besar esok beliau akan didapati tidak bersalah. Regardless lah kita tolak tepilah bahawa dia bayar ini ratus ribu, dia bayar untuk dana dia punya media sosial 2.1 juta, dia bayar ini, dia bayar itu, duit masuk berkoyan-koyan dalam akaun. Okey, tolak tepilah. Dia punya tax saja 1.6 bilion ringgit. Bukan 6 million ringgit, 6 bilion ringgit. Kalau kita susun duit tu, mungkin di dalam terak tu, mungkin penuh terak tu kalau duit RM1 lah. Penuh terak tu kalau duit RM1. 1,600 juta, tuan-tuan dan puan. Kita nak bayang sejuta tu pun. Kalau saya bawa dulu duit 100,000 tebal macam ni, 100,000. 1 juta tu ada tambah satu lagi kosong kat belakang ni. 100,000 tu sebanyak 100 kali. 100 kali kot. Itu baru 1 juta. 1 bilion lebih lagi daripada itu. Tambah 1,000 lagi. 0.6 ada 600 juta lagi, tuan-tuan dan puan. Kita jangan katakan 1.6 bilion. Nak dapat 1,600 ringgit pun sakit kita nak pergi kerja. Sarawak hanya memerlukan 3.2 bilion untuk menyelesaikan seluruh masalah air di Sarawak. Najib boleh senang-senang dapat 1.6 bilion. Cukai saja, tuan-tuan dan puan. Kalau cukai 1.6 bilion, berapa dia punya taxable income? Pendapatan boleh cukai? Lebih lah kot. Puluhan juta mungkin. Kita tak tahu. Kalau 1.6 bilion itu dia punya cukai, pendapatan dia berapa? Seorang Perdana Menteri dengan gaji berapa? 100,000 sebulan boleh dapat cukai 1.6 bilion ringgit. Kita tak pernah fikir ke, tuan-tuan dan puan? Tak pernah fikir ke dalam otak kita ni? Terutama walaon-walaon. Terutama macai-macai ni. Macam-macam walawan-lawan ni yang kaya, engkau punya pemimpin, engkau orang tu kayap juga. Makan pun tak cukup, aku kita tak tahu. Entah bayar duit sewa bulan, sewa rumah pun tak lepas. Bayar kereta pun kalau tak ada moratorium ni mungkin kita tarik dah. Tapi masih lagi menyembah lagi. Tok Guru, minum air tapak kasut Tok Guru. Kita ni insya-Allah afdal, kita kata. Itu bukannya agama, itu kebodohan nama dia. Kebodohan. Tabaruk itu hanya pada Nabi, bukan pada manusia. Datuk Seri, cium tangan Datuk Seri. Kenapa? Bukan orang pandang kau pun. Kenapa? Kerana Melayu. Tak ada Melayunya. Yang bagi duit dekat Najib tu bukan Melayu pun. Melayu tak ada bagi duit dekat Najib. Cina. Nama dia siapa? Jolo. Orang mana? Orang Penang. Apa Melayunya? Yang Melayu ni dia punya bahan untuk jual kat korang yang untuk membodohkan orang Melayu di Malaysia. Itu je cerita Melayu dia. Selain daripada tu yang bagi duit dekat dia tu Jolo. Jolo tu bangsa apa? Jawa. Dia tu Cina. Kita bukan nak menghina bangsa dia. Dia tu jahat. Najib tu jahat. Bukan bangsa dia jahat. Manusia itu jahat. Tetapi kalau kita nak bercerita tentang Melayu, tak payah cerita tentang Melayu, tuan-tuan dan puan. Bagi malu je lah. Kita kena gelak dengan bangsa lain. Kita kena gelak dengan negara lain lagi. Ini yang berlaku tomorrow will be the test not only on the government of the day. Not only on the government of the day, tapi the test kepada kita semua rakyat Malaysia. Kalau Najib didapati tidak bersalah di esok, agak-agaknya reaksi rakyat Malaysia ni macam mana? Reaksi rakyat Malaysia ni macam mana? Adakah reaksi rakyat Malaysia ni kata, alah, tak apalah, okey je, tak ada masalah. Alah, biasalah itu, alah ni, orang nampak sangat Najib ni tak bersalah, Pakatan Harapan dulu menipu. Adakah itu? Ataupun kita berasa marah? Bagaimana
pentadbiran, pemerintahan, politik kita masih lagi ada tangan-tangan raib. Sehingga kan cerita air mani yang ada dalam bontot si Saiful tu boleh dijumpai setelah 2 hari kemudian. Cerita air mani itu boleh dijumpai 2 hari kemudian dalam keadaan sihat walafiat. Tuan-tuan dan puan, kita kena fikir benda ni secara bernas dan kita kena fikir benda ni secara masa-masa. Apakah dalam keadaan situasi sekarang ini, kita telah kembali ke zaman Maha Fir'aun dahulu dan lebih teruk lagi, atau kita telah benar-benar melakukan reform dan berjaya melakukan reform? Reza Aziz dibebaskan, Musa Aman dibebaskan. Sekarang ini esok kita tengok Najib bagaimana. Dan dia tak peduli pun. Live saya dia bukan peduli pun. Anda pun bukan nak share pun live saya. Adalah terima kasih lah kepada yang share, bukan kata tak ada. Ada. Kepada yang share, terima kasih saya ucapkan. Kepada yang share, terima kasih. Kepada yang like, kepada yang follow live saya setiap malam, terima kasih saya ucapkan. Kerana anda adalah hero sebenar. Macam saya katalah, kadang-kadang kita tak mampu nak tolong banyak. Mungkin tak boleh nak bagi apa pun. Paling kurang ada button share tu. Share pada kawan-kawan kita. Apa susah sangat kita nak share. Tak payah like pun tak apa tuan-tuan dan puan. Share. Tak payah komen pun tak apa. Share. Kenapa? Button share itulah yang menemukan saya kepada ramai kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, adik-adik yang mana mengikuti saya setelah melihat video-video saya. Saya tak suruh dia orang ikut saya pun, tetapi saya nak suruh dia ikut ideologi saya, pemikiran saya. Dan kalau sekiranya pemikiran saya itu silap, yang itu jangan ikut. Pemikiran saya betul, jangan itu ikut. Kerana saya juga manusia, saya boleh buat kesilapan tuan-tuan dan puan. Balik kepada cerita Najib tadi, dia bergantung. Sebab itu saya kata sekarang ini, crucial perjanjian renegotiation itu ada. Negotiation dia sekarang ini, mampukah Zahid Hamidi nak bagi kerusi kepada Bersatu atau tidak? Kalau tak mampu nak bagi kerusi, maka bye-bye Najib. Nantikanlah PRK di Pekan. Bye-bye Zahid Hamidi. Bye-bye Isa Samad. Bye-bye Ahmad Mazlan. Bye-bye Aziz Baling. Nazri Aziz dia ada kes, tapi belum lagi. Akta hasutan. Saya tak tahu akan naik ke tidak kes tersebut. Bye-bye semua. Maka UMNO akan diambil alih. Parti Keadilan Rakyat perlu dilemahkan. UMNO perlu diambil alih. Maka itu yang akan berlaku. Soal beliau, kita tengok tersebut, hari tersebut, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? Sebab itu penting untuk dia orang nak take over kerajaan sekarang ni. Kalau mereka tak take over kerajaan sekarang ini, memang malam esok saya akan buat live mengulas apa-apa saja keputusan, bersalah atau tidak. Tapi kita kena ingat, walaupun didapati bersalah esok, katakanlah didapati bersalah esok, dia masih ada 2 lagi peluang untuk merayu, dia Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Dan either court, terutama Mahkamah Persekutuan, boleh decide otherwise. Terutamanya contohnya kalau katalah dia didapati bersalah, Mahkamah Rayuan bersalah, Mahkamah Persekutuan boleh mendapati dia tidak bersalah. Terpulang kepada budi bicara mahkamah tersebut. Jadi dalam keadaan kita dan situasi yang kita ada sekarang ini, tu saya bagi tahu. Seterusnya, saya nak cakap tentang perkara ketiga ni. Hari ini keluar satu kenyataan bahawa Amanah dan DAP mengatakan, oh mereka tidak ada masalah dengan usul dengan option kedua. Apa dia option kedua? Option kedua adalah Syafiq Abdal menjadi Perdana Menteri. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu kalau option pertama pun, dia kata kalau option pertama kita dah exhaust, tak ada lagi, maka kita pergi option kedua. Tuan-tuan, bila dah ada option kedua, anda ingat Mahathir nak pergi ke option pertama? Itu je soalan saya. Bila dah ada option kedua, you all ingat, William Goeng ingat, Mat Sabur ingat, dia orang pergi ke option pertama? Itu je soalan saya. Mahathir takkan nak pergi kepada option pertama. Jadi kenapa kita nak bow down kepada option kedua? Sepatutnya tidak ada option lain. Kita tak belajar ke daripada kesilapan? Oh, saya lupa. Memang kita tak belajar daripada kesilapan. Sebab ramai di antara mereka ni dapat jawatan sedap-sedap. Dapat jawatan sedap-sedap daripada Mahathir dahulu. Sebab tu ke? Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan satu cerita. Saya nak ceritakan satu cerita. Apa dia? Apabila katakanlah anda telah mendapat, katalah Syafiq Abdal dapat 112 SD. Katakanlah dia dapat 112 SD. Dia akan menghadapi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia present kepada Agong. Bila Muhyiddin Yassin kata, tak, saya tak nak letak jawatan. Kalau beliau mengatakan beliau tidak mahu meletak jawatan, jadi apa avenues kita untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin?
Bawa SG ke Agong bukan cara untuk menjatuhkan kerajaan. Buktinya, apabila Mahathir tersebut pada Pakatan Harapan, Sheraton, yang menyebabkan Agong kena take over disebabkan oleh Mahathir letak jawatan. Kalau dia hand over kepada Wan Azizah, sebagaimana 2004 dia hand over kepada Pak Lah, sebagaimana dia hand over dia kepada Hussein On, kepada Tun Razak, kalau saya dia ada way around, maka benda itu tidak akan berlaku. Agong tidak perlu campur tangan. Kerana apa? Menurut perlembagaan, benda ini kena dibawa ke dalam parlimen dan kena buat undi tidak percaya. Kena buat undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Isu dia, apabila speaker sudah ditukar, undi tak percaya tu masuk, usul itu akan masuk paling bawah. Kerana apa? Usul itu datang daripada pembangkang. Takkan kerajaan nak buat usul undi tidak percaya. Jadi bila usul undi tidak percaya itu dibawa, persoalan utama kita adalah, mampu ke dia nak dibawa ke dalam di dalam parlimen? Mampu ke dia dibentangkan? Dapatkah dia diusahakan apabila speaker itu bukan terdiri daripada orang kita? Jadi avenues untuk nak mengangkat Syafiq Abdal menjadi Perdana Menteri sebagai option kedua itu adalah selalu far-fetched. Sebab itu saya kata, saya recommend baca buku 48 Laws of Power, Robert Greene, saya kata. Baca dalam buku itu, stir the water to catch the fish. Itu permainan Mahathir. Nak faham pemikiran Mahathir, baca buku tu. Stir the water to catch the fish. Objektif utama untuk dia mengocak air itu bukan untuk mengocak air, tetapi untuk tangkap ikan. Apa ikan dia? Ikan dia adalah, pertama, take over UMNO. Kedua, mengucang-acirkan Pakatan Harapan yang sekarang ini dalam keadaan kuat. Kalau kita tak boleh baca pemikiran tersebut, maka tidak lain tidak bukan saya boleh katakan kita ini bodoh politik. Itu je saya boleh simpulkan. Dalam keadaan dan situasi sekarang, kita tak nampak permainan Mahathir. Tujuan dia bukan, tidak lain tidak bukan. Kita ada 3 kaki, tuan-tuan dan puan-puan, macam saya punya tripod ni. Dia cuma perlu tolak 1 kaki, tinggal 2. Boleh lagi lah. Tolak 2 kaki, tinggal 1. 1 kaki nak hopping macam mana? Sebab itu ada yang kata kepada saya, kalau boleh kita jalan sendiri, kata-kata. 222, kita lawanlah 222. Parlimen. Kita lawanlah 500 DUN. Bukan saya kata tak boleh. Kita dah terbukti dah boleh kita buat sebelum ni. Persoalannya adalah, mampukah kita daripada segi dana? Itu je lah. Calon, saya percaya ramai yang boleh jadi calon. Alah, sama ada boleh atau tak boleh, itu cerita lain lah. Maksudnya mampulah dia orang nak jadi calon. Tapi dana 222 DUN parlimen, kali tampur dengan 500 lebih DUN, kos dia saja akan mengambil ratusan juta, tuan-tuan dan puan. Ratusan juta. It's not going to be cheap. Itu baru cerita nak orang kata apa, initial punya case. Maksudnya initial kita baru nak letakkan calon kita, baru nak letak dia punya deposit, campurlah sikit duit dana dia, 100 juta tak lari. Sebab itu, kalau tak silap saya, ada orang mengatakan, ini orang katalah, bahawa Najib membelanjakan lebih 3 bilion dalam PRU ke-14 yang lepas. Bilion, bukan million, billion. Dan still kalah lah. So, dalam situasi yang kita ada sekarang ini, saya dah tanya soalan ni. DAP, Amanah, kalau anda nak bergerak sendiri, soalan saya, boleh ke? Dah terbukti ke you all boleh bergerak sendiri? Soalan saya paling utama, you all boleh ke lawan PAS Amanah? Dekat Terengganu dengan dekat Terengganu, dekat Kelantan pun tak mampu anda nak pergi lawan dengan PAS. Ini pula nak bersama dengan apa? Mahathir. You all nak sangat ke bersama dengan Mahathir tu? Pergilah. Kalau nak bersama dengan Mahathir, apa kata mansuhkan Pakatan Harapan, buat satu parti coalition dengan Mahathir. DAP, Amanah, Mahathir. Saya nak tengok sejauh mana you all boleh pergi. Saya nak tengok sejauh mana you all boleh pergi. Sebab kita dah bagi tahu, tidak ada, there is no such thing as second, third, fourth, 4A, 4B, 4C punya option. Our option is only one. It's not even, kita tak boleh nak panggil an option pun. There is no other option. Oh, janganlah sombong sangat. Bukan masalah sombong. Ini pendirian, ini ketetapan. Tidak ada jalan lain untuk kita nak buat reform, melainkan either kita menang melalui the next PRU, ataupun kita lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tak ada dakwa-dakwi dah. Anda ingat kalau Syafiq Abdal tu jadi Perdana Menteri, dia nak dengar ke cakap kita? Dia dengar cakap Tun je. Dia dengar cakap Tun je. Dia tak dengar cakap kita. So, apa bezanya? Akhirnya dia hanya jadi boneka kepada Tun.
tone yang akan menentukan apa dia punya tujuan, arah tuju, hala tuju, bagaimana kroni mana nak bagi, siapa akan dilantik jadi menteri. Akhirnya kembali kita ke zaman Pakatan Harapan di mana tim reformis hanya dapat 3 jawatan menteri. Saifuddin Nasution dapatlah menteri penuh. Kak Ji dapatlah timbalan menteri. Lepas tu Kak Wan dapatlah menteri penuh wanita. Tiga-tiga bajet tak besar. Yang Azmin, Menteri Ekonomi. Felda, Khazanah, TNB, semua syarikat-syarikat multi-billion bawa Azmin. Zuraidah, KPKT, projek, bajet saja almost 10 billion ringgit. 10 billion ringgit untuk KPKT. Billion, sebab tu kaya. Kroni-kroni dia. Tapi reformis dapat apa? Dapat 3 je. Sebab apa? Bagi memastikan Anwar Ibrahim tidak jadi Perdana Menteri supaya tidak boleh melakukan reform. Supaya tidak boleh melakukan reform. So, kalau sekiranya Syafiq Abdal jadi Perdana Menteri, apa jaminan benda ini tidak akan berlaku lagi? Ini saya cerita kalau dia jadi Perdana Menteri lah. Tapi saya dah cerita awal tadi, nak jadi Perdana Menteri, you bagi 112 SD pun. You bagi 120 SD pun katalah kepada Agong. Agong ni, dia kata selagi Perdana Menteri tak resign, dia tak akan boleh buat apa-apa. Oh, ada orang cite. Ada orang guna argument daripada kes Perak, krisis politik Perak tahun 2009. Dia kata, tahun 2009, masa tu Niza challenge dekat court, High Court kata Niza betul. Lepas tu Federal dengan Mahkamah Rayuan kata Niza tak betul. Sebab kerana pada masa itu, High Court, Mahkamah Rayuan dengan Mahkamah Federal dipegang oleh siapa? Oleh Barisan Nasional. Kalau pada masa itu dipegang oleh Barisan Nasional, tiba-tiba sekarang anda nak bawa ke court, dalam masa Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tak mahu letak jawatan, anda ingat court-court ini tak akan mendapati bahawa Muhyiddin Yassin itu tak bersalah ke? Ataupun tak menang ke kes itu? Itu je soalan saya. Dan Agong, saya tahu apa yang di-Pertuan Agong sendiri menyatakan bahawa kalau sekiranya Mahathir itu tidak meletak jawatan, maka dalam keadaan itu sebenarnya baginda tak boleh nak buat apa-apa. Kerana Mahathir letak jawatan. Dan di baginda pun dah menasihati, jangan letak jawatan. Tapi dia yang kemaruk nak letak jawatan atas sebab apa? Itu plan. Takkan benda tu tak boleh nampak tuan-tuan dan puan. Itu plan. Itu rancangan. Itu metod untuk nak menjatuhkan Pakatan Harapan atas tujuan sebenarnya ni nak membentuk kerajaan dia sendiri. Kerajaan apa? Kerajaan di mana mereka berkuasa, bersatu berkuasa, Mahathir berkuasa, Azmin berkuasa. Untuk apa? Mengambil alih UMNO. Dia nak mengambil alih UMNO. Tetapi dalam keadaan situasi itu, tak disangka-sangka bahawa sokongan itu terlalu sedikit kepada mereka. 114, kemudian sekarang tinggal 112, terlalu sedikit kepada mereka. Dia ingatkan boleh dah dapat 120 ke, 130 ke, ramailah orang PKR melompat kan. Rupanya Parti Keadilan Rakyat ni, penduduk dia, amanah dengan DAP ni, dia punya orang dia masih lagi kukuh. Masih lagi kukuh lah pada masa itulah berpegang kepada prinsip. Tapi tiba-tiba sekarang ini bila Mahathir, kenapa Mahathir ni sebenarnya dikeluarkan daripada Bersatu Black Cup lah apalah. Dia sebenarnya, tu saya kata tadi, stir the water to catch the fish. Dia sebenarnya tak boleh semua berkumpul your forces. Never, baca lagi buku 48 Laws of Power. Never concentrate your force into one area. Kena tengok, baca. Pecahkan. Stir the enemy. Kacau musuh-musuh kita. Pastikan mereka sentiasa dalam keadaan tak stabil. Pastikan mereka sentiasa bercakaran sama sendiri. Pastikan mereka sentiasa curiga mencurigai sama sendiri. Ini yang dia buat. Parti Keadilan Rakyat firm dalam decision kita. Kita kata tak ada majoriti. Oh, kalau kita ada majoriti, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Susah sangat ke kita nak berpegang kepada terma tersebut? Susah sangat kita nak berpegang kepada prinsip tersebut? Is it that difficult untuk kita nak berpegang kepada prinsip ini? Susah sangat ke kita nak kata Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia? Susah sangat ke DIP? Susah sangat ke Amanah? Tak ada option lain? Susah sangat ke? Kerana apa? Nak mengambil mandat rakyat. Kalau PKR, Keadilan tak nak ambil Muhyiddin, tak nak ambil Syafiq Abdal jadi Perdana Menteri pun tak ada mandat rakyat. Mandat rakyat apa yang kita cakap ni? Mandat rakyat itu sudah habis bila Mahathir meletak jawatan. Dah. Kenapa kita nak bersama dengan orang yang merosakkan parti kita dahulu? Dia yang sign, walaupun dia tak sign SD lah. Tetapi dia dalam pengetahuan dia, SD untuk melantik beliau terus menjadi Perdana Menteri. Ada. Dan tidak mahu melantik Anwar menjadi Perdana Menteri. Ada.
Dan dia tahu dan dia redha dengan perkara tersebut. Dan orang inilah yang kita bersekongkol sekarang ini. Orang ini yang kita nak bersekongkol sekarang ini. Kalau hadap sangat dengan orang tua tu, pergilah. Buat parti baru. Buat coalition baru. Saya nak tengok sejauh mana DAP dengan Amanah boleh pergi. Malam ni saya bantai. Biasanya malam sebelum ni, saya tahan. I hold my tongue, orang kata. I bite my tongue. Jadi malam ni saya cakap. Kenapa? Bagi saya, benda ni sepatutnya dah settle lama dah. Tak payah cerita option 2, option 3, option 4 ni. Kenapa tiba-tiba keluar balik option-option ni? Kenapa tiba-tiba nak keluar balik option-option ni? Kenapa? Bila keluar balik option-option ini, dia membuka kepada ruang kelemahan kita dilihat oleh musuh. Kelemahan kita apa? Rupanya kita ni tak bersatu hati pun. Keadilan kata tak ada, yang DAP dengan Amanah kata ada. So sebenarnya kita tak bersatu hati pun. Bila mana engkau orang boleh diperkotak-katikkan oleh Tun sebegitu rupa, dia bukan efeknya pada Parti Keadilan Rakyat, tapi efeknya kepada korang sendiri, di mata rakyat dan di mata ahli anda sendiri. You have to realize benda ini, that you are not strong. DAP dan Amanah tak kuat. DAP dan Amanah tak kuat. Yes, kita mengaku Parti Keadilan Rakyat pun tak boleh berdiri sendiri. Tak boleh berdiri sendiri, kita mengaku perkara tersebut. Susah, bukan kita tak boleh, susah untuk berdiri sendiri. Tetapi kalau ditakdirkan untuk berdiri sendiri, kalau ditakdirkan kita berdiri sendiri, maka kita akan terus berdiri sendiri. Patah sayap bertongkat paruh, tuan-tuan dan puan. Patah paruh bertongkat dagu, kita tak kisah. Kalau kita kena jalan sendiri, kita jalan sendiri. Persoalan paling utamanya, you all boleh jalan sendiri ke? Itu yang paling utama you all kena tanya. You all boleh jalan sendiri ke? Udahlah membantai. Ini bukan membantai, tuan-tuan. Ini kritikan membina kepada sahabat-sahabat kita ni, supaya dalam pemikiran yang kita ada sekarang ini, fikir apa taktik orang tua itu untuk memastikan kita dalam keadaan lemah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tak dengar. Ini pepatah orang tua yang mana orang tua dahulu dah memikirkan dalam satu jangka masa yang lama dah. Dah bagi tahu kita, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Blackout tu hanya ada setakat 6 kerusi. Dicampur dengan warisan 9 kerusi yang warisan pun sekarang ni ada dengarnya dah melompat. Dalam keadaan sekarang ini, tiba-tiba dia boleh diktate siapa nak jadi Perdana Menteri. Sabah pun tak selamat tau. Dalam keadaan broker-broker sekarang ini tengah membroker-brokerkan diri mereka di Sabah sana. Sebagaimana dalam situasi ini kita kata, kita boleh berada dalam keadaan selamat. Kita boleh berada dalam situasi bahawa, mereka ini boleh menentukan siapa menjadi Perdana Menteri seterusnya. That is why, bagi saya, suka atau tidak, kita akan menghadapi PRU15. Itu objektif dan tujuan dia. Saya dah kata, bulan 8 ini saya akan pergi ke Johor, saya pergi ke Melaka, saya pergi ke Kuantan, Pahang untuk saya mula membuat tour. Berjumpa dengan ahli-ahli dan juga ada rakan-rakan saya dah mula membuat latihan-latihan. Apa tujuan latihan tersebut? Bagi membentuk jaringan dan rangkaian, bagi membentuk pasukan dalam menghadapi PRU dan juga dalam menghadapi sekiranya kita menang dalam PRU tersebut. Mampukah kita menang dalam PRU ke-15? Saya kata 50-50, tuan-tuan dan puan. Nak kata menang tu tidak, nak kata kalah pun tidak, tetapi dia sebenarnya semua bergantung kepada apa usaha kita sekarang. Apa usaha kita sekarang. Dana kita tak ada. Kita tak minta dana daripada parti. Tapi kita buat ini atas inisiatif dan jalan kita sendiri kerana kita cintakan negara ini, kita sayangkan negara ini, kita mau reformasi kepada negara ini, kita mau lawan pengkhianat, kita mau buang pengkhianat, kita mau hancurkan pengkhianat itu. Itu je. Kita mau lihat negara yang lebih baik, tuan-tuan dan puan. Rasanya itu saja daripada saya pada malam ini, insya-Allah. Macam saya kata itu, kita ada fundraising dinner, insya-Allah tak lama lagi pada bulan 9 saya akan announce mengenai fundraising dinner tersebut. Kita ada jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan sebagainya. Kalau dia sudi menerima jemputan saya lah. So itu saja daripada saya malam ini. Kita tunggu keputusan esok.
Pengkhianat kita kena buang. Najib kita kena buang. DAP amanah tak payahlah lagi nak bersungguh dengan atuk. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kata, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.